Halo, shalom, sahabat Rapanisi Channel yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di sini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus lewat doa yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di waktu yang indah ini lagi Engkau pertemukan kami lagi bersama semua subscriber Rapanisi Channel dalam program membaca firman Tuhan. Bapak, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kami, setiap subscriber Rapanisi Channel yang akan mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Yeshua Mashiach kami berdoa, Engkau mau menyertai program ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di 1 Tawarik pasal 1, 2, dan 3. 1 Tawarik pasal 1, daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodani. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Septa, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah orang-orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kafdotorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Mori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam samanya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mahwet, Yera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Ibamael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera. Abraham, itulah Abraham. Keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadatema, Yetur, Nafis, Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, Kundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Simban, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Sua. Anak-anak Yoskan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Keturunan Esau. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Reuel, Yeus, Yaleam, dan Kora. Anak-anak Elifas ialah Teman, Ofar, Sefi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Reuel ialah Nahat, Sera, Syama, dan Misha. Anak-anak Syair ialah Lotan, Shobal, Shibeon, Anna, Dishon, Esher, dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Eshban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Eser ialah Bilhan, Sahwan, dan Yakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari Israel memerintah. Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Sera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah
Syam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dia yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan katanya bernama Awid. Setelah Hadad mati, Salah dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kota bernama Pahki dan istrinya bernama Mehetabel bin Matred binti Mezah. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyir. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Serah, semuanya anak-anak Yehuda, dan 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Serah ialah Simri, Etan, Hemal, Kalkol, dan Dara, semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asraya. Anak-anak yang lahir dari Hesron ialah Yerameel, Ram, dan Keldubai. Ram memperanakan Abinadab, dan Abinadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab anak sulungnya, dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Natanel anak yang keempat, Rade anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abikail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter dan orang Ismail itu. Ketika Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot dari Asuba istrinya, dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab, dan Ardon. Sesudah Asuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Besaleel. Sesudah itu Hezron mengampiri anak perempuan Mahir bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat penjajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Mahir bapa Gilead. Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hezron ayahnya, maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur bapa Tekoa. Anak-anak Yerameel anak sulung Yesron ialah Ram, anak sulung Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atarai, dialah ibu Onam. Anak-anak Ram anak sulung Yerameel ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada adik Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Sasa. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya seorang anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Sabat. Sabat memperanakan Evlal, dan Evlal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Asaria. Asaria memperanakan Helas, dan Helas memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamya, dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb
adik Yerahmeel ialah Mesa, anak sulungnya Bapa Sif, dan anak-anak Maresa Bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapua, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham Bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Samai ialah Maon, dan anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah Bapa Betsur. Eva Gudan Maon ialah Bapa Betsur. Eva Gundi Kaleb melahirkan Haran, Musa, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yodai ialah Rekem, Yotam, Gesen, Pelet, Eva, dan Safaf. Gundi Kaleb yang yakni Maaka melahirkan Seba dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saab bapa Matmana, dan Sewa bapa Makbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa, itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal bapa Kiryat Yearim, Salma bapa Bethlehem, dan Haref bapa Bet Gader. Sobal bapa Kiryat Harim mempunyai keturunan yakni Haroe dan setengah orang Menuhot, dan kaum-kaum Kiryat Yearim ialah orang Yetri, orang Pati, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka ialah berasal orang Sora dan orang Esyatal. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot, Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Sori, dan kaum-kaum para alis surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamat bapa keluarga Rekab. Keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dan Ahinoam perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonai anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaka dari Abital. Anak keenam ialah Gitream dari Egla istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo 4 orang dari Batsyua binti Amiel, lalu Yibhar, Elizama, Elivelet, Noga, Nevek, Yafia, Elizama, Eliada, dan Elivelet. 9 orang semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rahabeam, anak-anak ini ialah Ahbia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini ialah Yosafat, anak orang ini ialah Yoram, anak orang ini ialah Asia, dan anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya, anak orang ini ialah Asaria, anak orang ini ialah Yotam, anak orang ini ialah Ahas, anak orang ini ialah Hizkia, anak orang ini ialah Manasya, anak orang ini ialah Amnon, anak orang ini ialah Yosia, anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Sedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yehyoka, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekokia, orang kurungan itu ialah Sealtiel anaknya, lalu Mahkira, Pedaya, Yenashar, Yekamnia, Hosama, dan Nedabya. Anak-anak perdana ialah Serubabel dan Simei, dan anak-anak Serubabel ialah Musulam dan Hanaya. Selumit ialah saudara perempuan mereka, lalu Hatsuba, Ohel, Bereka, Masakja, dan Yusuf Hezet 5 orang. Anak-anak Hanaya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak-anak orang ini ialah Refaya, anak orang ini ialah Arnan, anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Neria, dan Syafat. 6 orang. Anak-anak Neria ialah Elionai, Hizkia, dan Asyirkam. 3 orang. Anak-anak Elioyai ialah Hodajwa, Eliasib, Pelaya, Akub, Yunhanan, Delaya, dan Anani. 7 orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di kitab 1 Tawarik pasal 1 sampai pasal yang ketiga ya teman-teman, dan kita sudah membaca tadi tentang keturunan dari Daud, keturunan dari Abraham, keturunan Esau, keturunan Yehuda, dan raja-raja Edom ya teman-teman ya.
Oleh sebab itu kita harus membaca kebenaran firman Tuhan, karena dari situ kita bisa mengetahui, walaupun tidak sampai sedetail sekali ataupun walaupun kita tidak sampai menghafalnya, tetapi setidaknya kita sudah membaca silsilah dari daftar keturunan Adam sampai dengan Abraham, kemudian keturunan Abraham, keturunan Esau, raja-raja Edom, keturunan Yehuda, bahkan ada nanti kita lihat lagi ada keturunan Daud. Di situ kita dapat mengetahui secara garis besar bahwa siapa keturunan-keturunan dari Daud, siapa keturunan-keturunan dari Adam, sehingga pada saat orang lain menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hal-hal yang terdapat dalam firman Tuhan, kita tidak menjadi orang yang kaget, yang baru pernah mendengar hal itu, tetapi kita menjadi orang yang mereview kembali apa yang sudah pernah kita baca. Sehingga saya harus pastikan kepada teman-teman bahwa jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan yang kuat, sebagai pokok dalam hidupmu untuk mengambil setiap keputusan, untuk berpikir, untuk melakukan apa saja. Jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan yang paling utama dalam kehidupanmu, karena disitulah terdapat peraturan-peraturan, terdapat petunjuk-petunjuk, terdapat hikmat-hikmat yang dari Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan, tetaplah terhubung dengan Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap hubunganmu, baik itu dalam ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, ataupun di mana saja, selalu bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga apapun yang akan kau lewati, apapun yang akan engkau alami, Tuhan sudah memberikan pertanda kepadamu dan memberikan hikmat kepadamu untuk melakukannya dan untuk melewati semua itu. Oleh sebab itu teman-teman dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan kita akan menutup pembacaan firman Tuhan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sembah Dikau di dalam anak-Mu Yesus HaMasyiach, di saat ini, di malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang lagi. Kami memohon kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan dalam kehidupan kami boleh menjadi dasar yang kuat, dasar yang kokoh dalam kehidupan kami, sehingga di saat kami melakukan segala sesuatu ke depannya, kami mengerti dan kami telah diberikan petunjuk oleh-Mu sebagai firman itu sendiri. Bapak berkati setiap subscriber Rapanisi Channel dimanapun mereka berada, setiap orang-orang yang punya kami, yang jauh maupun yang dekat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu diberkati, menjadi orang-orang yang selalu penuh dengan cinta dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus HaMasyiach, di saat ini kami berdoa bagi semua orang yang punya kami, yang terikat dengan kami, yang jauh maupun yang dekat, ikat mereka semua dengan tali kasih-Mu, sehingga damai sejahtera selalu turun di atas kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami berdoa bagi kota kami di mana kami berdiri dan kami ditempatkan. Kami berdoa, kami mau angkat tangan, kami memberkati kota kami di mana kami diizinkan tinggal. Kami mau memberkati bangsa dan negara kami mau memberkati semua orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan baik yang di atas sampai kepada bagian-bagian yang terkecil sekalipun. Tuhan, Engkau ambil kendali seluruh kehidupan yang terjadi di bangsa, di kota, dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa, kami mencintai Indonesia, kami mencintai kota-kota di mana kami diizinkan bertempat tinggal. Dan kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang selalu ambil alih, Engkau Tuhan selalu mengontrol setiap keadaan-keadaan yang terjadi di negara kami tercinta, negara Indonesia. Dan biarlah damai sejahtera selalu ada di dalam kota kami, damai sejahtera selalu ada di dalam bangsa dan negara kami, sehingga kami sebagai warga negara merasakan arti dari damai sejahtera itu sendiri. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan kami pada saat ini, kami mohon berkat daripada Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Yesus HaMasyiach menyertai kita mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.
Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah dulu sampai di sini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap jadikan firman Tuhan sebagai landasan yang kuat di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak akan terombang-ambing dengan tipu daya dunia di akhir-akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.